kembali bersama Tasnim Kini. Kita nak bercerita mengenai satu lagi info ataupun penumpuan bidang sukan. Kita nak sentuh tentang bidang sukan. Yang penting kat tangan Tasnim ni ada dua bola. Ni bola apa ni? Pada mereka yang tahu, dah tahu dah. Ni adalah sukan sepak takraw. Tapi kenapa ada dua warna yang berbeza? Jadi warna ni untuk lelaki dan ini juga wanita. Hari ini kita nak cerita tentang wanita, kuasa wanita. Kata Ezri, bicep dah nampak tu, betul? Itu menunjukkan kekuatan wanita juga boleh. Tapi Tazim hari ini bersama 3 orang tetamu istimewa. Ada kaitannya dengan sukan takraw ini dan mereka yang berada bersama kita merupakan wakil-wakil kaum wanita. Menguasai bidang sukan yang didominasi oleh kaum lelaki. Jadi kita terus bersama Salawati Muhammad Jaafar, pengadil wanita sukan sepak takraw. Apa khabar? Baik. Apa khabar Kak Wati? Baik. Saya ingat nak suruh tadi buat aksi tapi nanti dah hujung-hujung. Dan kita juga bersama Diana Roshinda Shohibul, pengadil wanita sukan sepak takraw juga. Saya. Apa khabar? Dan Syazalina Muhammad Ramli, pengadil wanita sukan sepak takraw. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, ini yang menariknya. Kenapa? Lazimnya apabila kita bercerita tentang sukan sepak takraw ni semua, kita kaitkan dengan kaum lelaki, kan? Dan juga bila kita sentuh tentang perkataan pengadil tu sendiri, mesti semua terfikir lelaki. Tapi sekarang ni didominasi juga oleh kaum wanita. Okey, Kak Salah sendiri, kongsikan pengalaman. Dengar cerita dah lama dah dekat 8-9 tahun menjadi seorang pengadil, betul? InsyaAllah. Daripada 2007. Mengapa memilih untuk menjadi seorang pengadil? Sebenarnya saya pun bukan peminat sangat mula-mula ni. Mula-mula tu macam mana? Sebab takraw macam tapi saya berjumpa dengan pemain-pemain sepak takraw lelaki dan dia pun as a pengadil jugalah. So dia cakap, apa kata jom jadi pengadil. Saya cakap saya tak nak lah. Macam rasa janggal ada. Sebab benda tu lelaki yang main kan. Kita tak tahu. Kalau kita, macam netball dia lain. Kita main, kita jadi pengadil, kita tahu. Ini sepak takraw lelaki yang main. So banyak benda nanti kan. Tapi kata tak apa, ada kursus dulu. So itulah, saya cuba je lah. Saya cuba. Lepas tu daripada niat nak mencuba-cuba, sampai sekarang alhamdulillah Still 9 tahun 9 tahun. Okey, nanti kita nak korek rahsia dia lah. Pengalaman dia yang macam-macam sebenarnya orang lama ni. Tapi kalau Kak Salah tadi 9 tahun, masa Diana sendiri baru berapa lama? Saya pun bermula pada 2007. Okey. Sama 9 tahun juga. Banyaklah pahit getir tu untuk mula kan, tapi permulaannya ialah saya ambil tu sebagai challenge. Saya confident dulu, sangat susah nak pergi McD, nak pergi beli makanan, saya rasa macam takut nak bercakap. Jadi saya challenge. Macam tu punya diri. takut, tapi sekarang boleh jadi pengadil. Lepas tu saya ambil lah kursus tu. Dan daripada situ sebenarnya dia satu benda yang baik lah, dia build in saya punya confidence. Okey, bila kita cerita tentang menjadi seorang pengadil wanita, dan mungkin ramai yang juga tak tahu antara proses, ada kursus-kursus dia, ada latihan-latihannya. Ingat senang berdiri bila ada perlawanan, duduk tepi, tiup whistle dan sebagainya, tak kan? Jadi dari segi kursus macam mana? Apa yang perlu dilalui oleh akak bertiga ataupun Diana tadi? Kalau kursus Diana tu baru berapa lama kursus? 3 hari lah kursus. 3 hari. 3 hari saja. Lepas itu praktikal lah. Kita banyakkan kepada mengadil event-event kecil dulu, acara-acara kecil. Lepas tu sikit-sikit baru pergi ke yang peringkat tertinggi. Ni macam kalau kita belajar tu dia hantar kita praktikal lah tu. Dia sebenarnya game tu game memang sebenar. Game sebenar. Macam kejohanan ni terbuka bakat baru. Tapi dia akan bagi pengadil-pengadil yang dah lepas kursus ni cari pengalaman. Kat situlah kita memantapkan diri sebenarnya. Untuk boleh ke kita confident level kita lagi kuatlah untuk jadi pengadil. Macam akak macam mana? Kalau kita tengok Kak Salah ni sekarang image dia memang nampak orang lama dah. Kan dia punya steady lain macam tu. 9 tahun, Diana 4 tahun 9 9 juga. Akak sendiri berapa lama dah? Baru 4 tahun lah. 4 tahun. 2012 kursus. Lepas tu sampai hari inilah. Tu pun atas desakan Kak Salawati jugalah. Akak kalau tengok saya tak percaya tau akak pengadil. Nampak macam lembut kan. Macam wanita kan. Tapi sebenarnya jadi bagaimana apabila akak mula mungkin masa praktikal tu beraksi pada perlawanan pertama macam mana?
gemuruh dia tu. sangat. Ada tak rasa okey tak nak lah, lepas ni dah tak nak jadi, dah cukup lah. Kalau macam ni lah keadaannya. Kau macam mana, kongsikan? Gemuruh juga, tapi bila kita dah naik ke tempat pengadil dulu kan, kawan-kawan kawan-kawan ni kan kata macam okey boleh, so kita dah naik atas tu, kita rasa confident lah. Confident. Sebenarnya banyak jugalah pengadil lelaki yang bagi kita orang semangat lah. Sebenarnya yang sebelum yang tu pun bully ni ada tak? tak. InsyaAllah pengadil lain macam kita punya persatuan kan, dia punya pengurusi SU semua akan bagi tak apa, boleh buat, dia kata. Macam itulah maksud dia. Bagi sokongan. Ya. Dan kalau Kak Salah boleh kongsikan bersama penonton kita, 9 tahun menerajui sukan, mendominasi sukan sepak takraw menjadi seorang pengadil, apa mungkin tahap tertinggi yang Akak dah adili? Okay. Mungkin sukan yang paling berprestij setakat ni? Setakat ni yang Piala Emas lah. Piala Emas Heru Johari. Itu salah satu memang yang berprestij. Yang keduanya STL League. Dan memang lepas tu KFC utusan. KFC punya ni. Okey. Dan ada juga yang sempat bertanyakan, apabila seorang wanita menjadi pengadil, ada tak situasi di mana kena bully ke, atau mungkin para pemain tu sendiri dia mengambil kesempatan kan, apa lain kalau dia dengan pengadil lelaki dia tak boleh macam-macam, tapi dengan perempuan ni mungkin dia nak curi mata ke apa ke, dia macam ting ting ting. Tak tahu kan di sebaliknya macam mana, ada tak Diana? Ada. Biasanya kalau kata perempuan yang naik, mereka akan anggap putusan kita tak firm, kita tak tegas. Dia boleh dia saja cakap luar dalam, dia nak pengaruhi kita punya keputusan. Tapi psikologi tu semua tu. Ya, psikologi lah. Kita tetap pada keputusan kita lah, dan kita ada pembantu pengadil yang membantu kita membuat keputusan sebenarnya. Dan Kak sendiri? Macam tu jugalah. Memang ada pemain yang provoke tu. Tapi bagi Kak Salah sendiri, setelah bertahun-tahun dalam bidang ni sendiri kan, antara pengalaman yang tak mungkin dapat dilupakan sepanjang bergelar seorang pengadil wanita ni? Sebenarnya pengalaman yang tak dilupakan tu tak adalah sangat, tapi biasa kena macam tadi cakap, pemain suka provoke kan, macam kadang kita dah cakap dalam, tapi kita dia tarik net, dia marah, dia hentak dia punya. Kalau macam tu macam mana Kak reaksi tu? Macam mana Kak saya ni sebenarnya salah satu saya suka senyum, walaupun benda tu gemuruh bagi saya sebenarnya kan. Senyum saya sebenarnya kan, bila senyum tu saya macam, tapi senyum tu kena tegas. Senyum macam mana kita nak senyum tapi tegas tu? Masa Tegas dia dengan keputusan. tegas lah. Kalau kita contoh cuba buat. okey, dia katakan dalam, apa ref luar kan tadi dia katakan dalam, senyum tau, senyum. Tapi dalam dah, lepas tu tangan tu dah suruh dia masuk ke dalam court, on game dah. Lepas tu ada juga yang memang bising macam baru tu. nak tanya, pernah ada situasi yang bising? Kita dah bagi macam kita dah bagi tahu dia pun dia tetap bangkang. Ada. Cuma pengadil kena bijak lah menangani pada masa tu lah sebenarnya situasi tu. Di mana terletak kepuasan menerajui kerjaya sebagai seorang pengadil wanita? Macam kita pengacara kan, kita memang tak ada penonton tepuk tangan depan TV ke apa kan, macam kita, tapi seronoknya apa, kita dapat memberi info pada penonton, suka kan. Kalau dari segi pengadil pula bagaimana? Diana, kita mulakan dengan Diana. Dia tengah fikir sesuai. Kalau kata kepuasan macam saya lah, saya sentiasa mencari confident tu kan, sebab benda yang susah kita nak dapat kan. Saya tak letakkan target apa-apa untuk dalam kepengadilan ni, tapi bila saya semakin confident, saya akan makin berani ke peringkat yang lagi tinggi. Mungkin dulu saya bermula dengan bawah 12 tahun game, budak-budak je. Selepas tu saya akan pergi ke remaja. Lepas tu kita peringkat yang kebangsaan pula. Itu kepuasan sebenarnya kita. Aku dah semakin berani. Itu pencapaian yang pencapaian pada diri saya sendirilah. Bagi saya kepuasan saya selepas saya telah mengadili satu game lah. Satu game. Sebab kita fikir game takraw lelaki kan. Game lelaki. So bila wanita yang mengadili, saya rasa bangga. Bangga itulah saya rasa kepuasan saya. Dan bagi Kak Salah sendiri
setiap mereka yang ada minat pada bidang seperti ini mesti ada simpan cita-cita ataupun target sendiri. Macam bagi akak dah mengadili sukan yang berprestij, Piala Emas tadi, dah sampai tahap tu, dan tahap seterusnya apa yang diidam-idamkan? Apa yang diharapkan dalam kerjaya bergelar sebagai seorang pengadil wanita ni? Jauh Olimpik tu. barangkali? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau, Macam mana? macam itulah impian tu nak ke tahap international lah kita. Tapi kat situ pun kita bukan terus boleh pergi. Kita akan ada lagi dia punya kursus-kursus benda yang nak step by step lagi pergi ke kejohanan yang maksud saya international lah. Dan satu hari nanti insyaAllah Olimpik. Kita tengok buka TV nampak. Okey. Dan bagi mereka yang menonton kini yang mungkin ada niat sebenarnya juga nak menjadi seorang pengadil, tapi biasalah tak confident, takut-takut, macam-macam lah halangan dan suara-suara di sekitar yang mengatakan boleh ke tak boleh ke. Jadi apa yang boleh Diana sarankan? Untuk Sebab kenapa Diana sendiri bermula seperti itu. Kalau kata tadi nak pergi beli makanan pun gemuruh nak bercakap dengan orang kan. Tapi sekarang dah pun menjadi seorang pengadil wanita. Jadi apa yang boleh Diana sarankan pada semua di luar sana? Kepada mereka yang berminat untuk macam saya lah, untuk building confidence ni, sebenarnya kita kena push diri kita untuk cuba sesuatu yang kita rasa kita tak mampu buat tapi sebenarnya kita boleh buat. Itu adalah first stepnya. Selepas itu confidence tu akan datang sendiri. Okey, dan sama ke? Saya lebih kurang kot. Macam kita kena, macam wanita sana sebenarnya dia orang tak banyak info tentang pengadilan wanita. Tak ramai sebenarnya yang tahu. Tapi kalau bagi saya, kalau boleh lebih ramai wanita jadi pengadil sepak takraw lagi bagus. Lagi elok, besar sikit komunitinya. Akak ni pun takkanlah. Akak ni dah makin lama makin tua kan. Tapi tak nampak tua. Dah tua dah. Jadi nak yang muda-muda. So cabar diri ni kan. Pengalaman. Sebenarnya bila kita dah dalam bidang yang lelaki ada, tak macam tadilah kepuasan tau. Bukanlah sebab adalah kita. Akak memang kita sebab suka dengan suka-suka lasak. Sebenarnya sepak takraw ni taklah lasak. Lasak kak. Cuma itu permainan dia. Tapi bila pergi pengadilan masuk akak. Cuma maksudnya macam dia puasnya tu itulah lain selepas macam selepas kita jadi pengadil ni kan. Lagi game-game besar. Aha. Okey, aku dah boleh buat sebenarnya. Macam dia nak cakap dia Itu faham confident. kepuasan dan juga keyakinan tu sendiri. Baik, jadi apa yang pasti boleh kita simpulkan di sini, wanita juga boleh. Kita boleh mendominasi sukan diterajui oleh lelaki, pengadil lelaki. Baik, terima kasih tiga-tiga orang tetamu kita, dan pada anda yang berminat, tiada halangan, yang mereka adalah contoh terbaik sebenarnya mana anda boleh menjadi seorang pengadil wanita. Tak kira takut macam mana, gemuruh macam mana, tak ada keyakinan dan sebagainya. Jika anda mahu, anda boleh. Inilah hasilnya. Jadi semoga maju jaya kita ucapkan. Semoga mencapai target dan juga impian Kak Salah khususnya. Untuk semua. Dan sukan lebih berprestij selepas ini. Terima kasih dan juga tahniah diucapkan. Selamat